Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, kita telah sampai kepada satu sidang segmen membicarakan sejarah, tapak sejarah keruntuhannya wilayah Melayu dunia akhir zaman. Dan kadang saya pernah membuat suatu video sebelum dihancurkan yang menceritakan akan catatan atau warkah Raja Haji tadi telah menyatakan apa yang akan berlaku di akhir zaman dan kedudukannya wilayah Melayu dan orang Melayu. Lantas pada pagi ini, perang jiwa aku akhir zaman. Jadi dunia Melayu kita dikejutkan kembali dengan proklamasi orang Melayu, proklamasi tanah aku, dan Malaysia adalah milik orang Melayu. Ni cerita yang mantan bekas Perdana Menteri sedang bawa di persada anak-anak bangsa. Tetapi kita jangan lari daripada satu topik dan teras yang sedang menggodam dunia manusia di kala ini, dan apakah kesinambungannya dengan proklamasi dan menyelamatkan orang-orang Melayu. Maka tertera di hadapan ini, perang jiwa aku akhir zaman, 6G belakang. Dan apa kena-mengena nama aku dibangkitkan kembali, dicanang dan mula mendapat tempat dan menjadi pertaruhan cabaran cabar mencabar di gelanggang tanah Melayu ketika ini pada hari ini. Jadi mau tak mau gelombang telah ada. Gelombang ini 6G tu baca lagu mana kan? 66 gigi kedua tanduk, macam-macam konspirasi. Tetapi terasnya yang perlu kita lihat adalah di tengah-tengah. Perang daripada segala sudut untuk membentuk, mentakrif dan mendefinisikan aku itu apa, jiwa itu apa, keakuan itu apa. Maka perang akhir zaman, ideologi dan juga ketuhanan telah bermula di tanah Melayu. Sebenarnya benda ni dah mula agak lama je, kita ikut sejarah. Jadi disclaimer pasal jebon-jebon spy kan, saya bukan penentang kerajaan, saya cerita sejarah. Berhaklah pribumi ke atas sejarah tanah air tok nenek dia. Lantas kita kembali kepada 17 Jun 1784, baru saja bulan lepas. Tapi tak ramai orang ingat. Jadi kita mulakan Al-Fatihah suratul Al-Ikhlas, dan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita layangkan sebentar ingatan kepada Datuk Paduka Panglima Perang Besar Wilayah Melayu Raja Haji Fisabilillah. Al-Fatihah. ...240 tahun dulu, sejarah pengkhianatan munafik Melayu Islam. Nampak? Munafik Melayu, dah lah munafik Melayu lah tu Islam lagi kan. Jadi kita baca kat depan ni, ditapak kegagalan 240 tahun dululah yang telah membentuk dan menyebabkan tanah Melayu hilang kedaulatan dia. Tanah orang Melayu dah jadi milik warga asing. Balak telah ditebang, harta karun telah dirampas dengan cara yang berbeza. Malah nama tanah Melayu, Rizal Melayu pun dah ditukar kepada nama orang yang bukan Melayu. Lantas kita baca, wahai si munafik, marilah kita berdepan sebagai lelaki Melayu yang sejati. Aku sesekali tidak takut pada kalian. Aku kendung panji perjuanganku. Engkau kendonglah panji perjuanganmu. Nyawa kita di tangan Allah. Matinya aku di medan perang ini, tandanya sentiasalah aku hidup di sisi Yang Maha Esa. Matimu di medan perang, tandanya celakalah kamu di akhirat nanti. Oleh Raja Haji. Berdepanlah sebagai lelaki Melayu yang sejati. Aku, nampaknya aku itu adalah galang ganti kepada Melayu yang mengenal diri, Melayu yang mengenali rahsia kewujudan alam beralam. Aku yang dimaksudkan daripada lubuk jiwa dan wujudnya, sarungnya, sepersalinannya
jantannya, lelakinya Raja Haji itu apa maksud dan erti, takrif dan definasi? Atau aku yang merujuk kepada si munafik? Aku yang merujuk kepada nafsu mengaku Tuhan dan telah menolak, malah menutup jalan ketuhanan di wilayah Melayu. Aku yang berpegang kepada kekuasaan untuk memuaskan hawa nafsu aku. Aku yang memijak-mijak bangsa aku sendiri. Aku yang menutup kebenaran agama aku. Aku yang berkomplot dan berkhianat dengan segala unsur ideologi sehingga akan pertalian langsung dengan Yang Maha Esa terputus. Maka mereka menjadilah yang dikatakan munafik Melayu Islam. Berat ni nak kupas munafik satu hal, Melayu satu hal, Islam satu hal. Lantas kita bersambung. Gelombang merubah kiblat sumber. Ni bukan cerita agama, cerita fizik. Sekejap lagi kita kembali kepada cerita aku dan Raja Haji fisabilillah. Kalau kita tengok gelombang yang ada pada setiap detik, ketika dan kala. Gelombang getar, gerak, ingatan. Pada pagi ni hampa semua, kita semua ingat siapa? Ingat apa? Ada orang ingat hendak merubah wilayah ini dan menjadi raja kembali. Ada orang ingat nak memegang tampuk kekuasaan untuk mencaturkan mengikut apa yang ada dalam akal dia, tidak merujuk pada aku yang sejati. Maka gelombang telah merubah kiblat dan sumber keyakinan pentas Nusantara dan pentas dunia. Ketika Industrial Revolution, tu piramid ada dan gelombang tu. Satu masa dahulu, kiblat ataupun titik kepada tamadun manusia, trading dan juga contoh manusia di muka bumi ada. Sekarang, kiblat dan sumber keagungan kemegahan adalah TikTok, famous, like, influencer, kaya, ada kereta Ferrari, berjaya dunia dan akhirat di dalam canang yang mereka canangkan. Tetapi adakah mereka mengenal diri? Tapi adalah saya nak komen sikit dan kiblat sumber dan kisah penjajahan serangan 240 tahun dahulu yang telah merubah landscape polariti kefahaman dan pola pemikiran anak-anak bangsa dan hampir seluruh manusia di muka bumi. Kita hidup di dalam gelombang kiblat kapitalis, materialistik, financial instrument, politik, gaduh, adu domba, teras dan pertalian kepada yang satu suci murni, tunggal sejati telah terputus dan tinggal hanya pada segelintir manusia. Lantas, maka maha adil lah, benarlah Allah Subhanahu Wa Taala itu adil. Sebagaimana terdapat golongan yang munafik dan petualang bangsa akan ada, pasti ada dan sehingga hari ini masih wujud golongan di kalangan umat Melayu sesudah kami yang bakal menyambungkan perjuangan kami. Maka sambutlah panji perjuangan kami dengan penuh harga diri. Dalam hati mereka lah aku hidup, dan menjadi cita-cita mereka pula mati kerana berjuang. Semangat mereka menyerupai kami, walaupun bilangan mereka tidak seramai bilangan munafik dan petualang. Di atas keadilan Yang Maha Esa, dalam cerita akhiru zaman, ketika seluruh muka bumi dipenuhi dengan mereka yang mengejar dunia dan hilang teras dan juga perhubungannya amat mudah, terang, jelas dan nyata jalan yang lurus. Golongan yang mahu kembali kepada jalan tabut sakinah, ketenangan, sentosa, bahagia, menjadi anak-anak bangsa, anak-anak soleh dan menghormati leluhur lama amat sedikit. Yang kenang akan leluhur, ingat dan mahu bercerita tentang leluhur dicap bid'ah, khurafat dan tak betul. Berbagai fatwa dan juga debat mereka hantam dan tabur dan tikam dan mengguris hati kita dan leluhur kita. Leluhur kita dikatakan bukan Islam. Leluhur kita dikatakan tidak mengenali tauhid yang sejati. Pentas Nusantara telah pecah. Ketahuilah olehmu wahai umat Melayu, kenapa Raja Haji panggil umat Melayu? Ni pun ada koding dia, tapi bahayalah saya kata lagu ni. Peperangan ini bukanlah peperangan orang-orang Bugis.
Tetapi ini adalah peperangan untuk mengembalikan maruah dan kehormatan sekalian diri orang-orang Melayu yang telah dipijak-pijak oleh penjajah Belanda laknatullah. Dulu mereka pijak, perang, tembak bom, meriam, hancurkan kota dan mengambil alih selat dan perairan kita. Usai dikatakan dimerdekakan, tanah kita telah berkalih nama. Tanah leluhur telah bertukar nama. Hutan balak, hutan tertua tumbang berantakan satu persatu. Hari ini, pada hari ini, setiap hari atas dasar nama, duit, wang dan picisan, alam sekitar kita masih ada lori balak keluar masuk kan. Malah terjadi pergaduhan. Dan hutan-hutan dan pergunungan kita semakin mengecil. Tumbuh bak cendawan, tumbuh pokok-pokok durian yang telah menjadi konflik baru-baru ni. Kehormatan kepada tanah air telah tercalar, malah hampir tersisa sangat sedikit. Kalau kita pi bawa kereta lah ni, balak besar mana yang kita nampak, itu realiti. Kita bersambung dengan warkah Raja Haji. Yang ini dengan kata lain, peperangan ini adalah untuk mengembalikan tanah, udara, air dan laut yang telah dirampas oleh penjajah kepada orang-orang Melayu yang sudah beratus tahun membina kehidupan, membina kota dan pelabuhan di tanah air ini. Jikalau terdapat satu pun kampung, daerah, kota dan pelabuhan yang terbakar, dijual, digadai, ditukar nama dan ditawan oleh penjajah, maka seluruh orang Melayu di seluruh kampung, daerah, kota dan pelabuhan wajiblah bangun menentang dan menghalau mereka. Sesungguhnya orang-orang Melayu itu bersaudara. Dan kita tidak akan kalah dalam mana-mana peperangan pun jika kita bersatu padu di jalan Allah. Kat sini, kalau kita kembali ke perkataan atas tadi, tanah, udara, air dan laut yang telah dirampas oleh penjajah kepada orang-orang Melayu. Orang Melayu ni teknologi dia canggih, kita mengenal kehidupan. Ketika satu muka bumi, airwave di hijack, digodam, diguna pakai platform frekuensi gelombang radio wave dan radiation dan sebagainya, UV light semua ni, orang Melayu bukan orang bodoh. Kita mengenali teras dan fabrik realiti. Ni benda ni banyak kali dah saya kata dalam banyak video saya. Raja Haji ni bila kita baca ke atas tu, tanah, udara, air dan laut, sembang kari lagi kah? Raja Haji Fisabilillah mengenal insan mukmin, mengenali lapisan-lapisan diri dan penciptaan Yang Maha Esa. Kosmologi, pemikiran, kefahaman ini amat sukar untuk ditarbiahkan kembali kepada anak-anak bangsa. Kerana pada hari ini mereka telah diperhambakan. Kiblat telah berubah. Di dalam jiwa dan raga mereka, mereka hayal menjadi konsumer, mahukan keseronokan dunia semata, tidak keseronokan di sisi atau mengenali Yang Maha Esa. Telah bersungguh-sungguh aku membantu meleraikan persengketaan yang berlaku sesama sendiri dan mematahkan muslihat penjajah laknatullah. Mana dapat dibuat damai, maka damailah yang ku meterai. Mana yang berkendakkan peperangan, maka berperanglah yang ku pimpin. Kerana sudah 200 tahun lebih kita masih dijajah. Bahana berebutkan kuasa yang tidak habis-habisnya, saling berhasad dengki dan bersubahat dengan musuh. Yang ruginya rakyat jelata Melayu. Tanah diambil, hasil diperas dan tubuh diperhamba. Kalau cerita tu 200 tahun, sekarang ni 500 tahun tu, kita tidak pernah bangkit. Tanah diambil, ditukar nama hari ini, hasil diperas, emas perak dibawa lari, tak pernah dikembalikan kepada kekayaan tanah Melayu. Dan kini akhir zaman tubuh kita diperhamba. Ke hulu kilim menghantar juadah menjadi pelayan, ibarat hamba di tanah air sendiri. Ini realiti. Tetapi di dalam kita melihat perjalanannya arwah Raja Haji Fisabilillah, dia tak mati, dia hidup kekal abadi sampai hari ini. Kerana tiadalah orang yang mati syahid itu mati. Kehidupannya abadi. 500 tahun dulu punya cerita.
Yang terjadi hari ini di medan politik pun sama. Saling berhasad, dengki dan bersubahat dengan musuh. Terang, jelas dan nyata siapa mereka yang ada di atas pentas. Nak ulang lagi. Bahana berebutkan kuasa yang tidak habis-habis, saling berhasad, dengki dan bersubahat dengan musuh. Akhirnya siapa rugi? Nampak? Tak perlu pergi jauh tuan-tuan. 500 tahun dulu main cerita, hari ni apa daripada pukul gendang, biru, merah, kuning dan kelabu asap atas pentas tu dah terang, jelas dan nyata. Lantas gelombang telah bermula 500 tahun dahulu. Perjanjian atas perjanjian buka tol. Mah negara ni nilai dia berapa ratus tan, okeylah. Handuk diam-diam, kami datang kapal korek, kami ambil, kami pergi jual jadi tin, jadi timah, jadi semikonduktor, tantalum yang harga Taman Silicon Valley naik. Punyalah kaya raya zaman tu, tak tahulah siapa menteri dia kan. Tu data semua ada. Itu bukan sembang kari, ada hitam putih tuan-tuan. Ada budget tu, ada US punya report, ada Britain punya report, ada World Economic Forum punya report pun ada. Negara tanah Malaysia ni kaya, sangat kaya. Maka mereka menjanjikan, kepimpinan kita duduk diam-diam sembang kari, beli kereta beratus-ratus, duduk istana besar, ambil tol. Rakyat ni bagi sikit-sikit cukup lah. Dia apa boleh tahu, apa dia boleh buat, apa dia tahu. Dan kita pun disogokkan dengan isu ketuanan Melayu. Tuan dikatakan, tapi kami takbir urus semua. Berapa allowance yang kita dapat selaku tuan tanah kita pada hari ini. Ini suatu realiti yang amat genting. Lantas di dalam kemelut yang sedang melanda kita, dimensi skop tanah aku Melayu dan minda manusia atau minda Melayu dan proklamasi atau deklarasi yang akan berlarutan. Atau mungkinkah Tun Mahathir akan meninggal di tengah jalan, dan siapakah yang akan meneruskan sebuah perjuangan ini? Samalah seperti Raja Haji Fisabilillah. Ketika British datang, dia pun gebang sana, gebang sini, kumpul orang Melayu tak faham. Lah hari dia balik, dia tinggal warkah, dia tunggu lagi. 500 tahun baginda menunggu. Kita masih deadlock, kan? Tapi di dalam cerita The British Empire, depan tangan kita ni ada telefon kan? Hampir masa dia akan jadi real time tuan-tuan. Maka kita pun macam Raja Haji kata, pertahankan udara kamu, api, angin, air, tanah, wilayah kamu. Dah kan kita bagi kat mereka, pakailah kami punya airwave, pakailah kami punya api, angin, air, tanah, pakailah kami punya gelombang. Kenapa? Kerana rakyat kami suka entertainment. Rakyat kami nak membangun. Di belakang tabir tadi, penjajahan alaf baru bermula. The hijacking of the mind. Ni lagi topik yang macam-macam orang dah cerita, tapi bukan untuk sidang pada kali ini. Jadi, sebagai orang Melayu, kita kena melihat 10 tahun ke hadapan. Kita kena melihat 100 tahun daripada hadapan. Tetapi duka cita, orang-orang macam kita ni amat sedikit. Sangat sedikit yang akan tersisa dan sangat sedikit yang sanggup bangun dan bangkit. Tapi pertembungan tetap akan berlaku. Maka di akhir kalam pada sidang pada pagi ni, cuba kita lihat keliling kita sebentar. Anak-anak kecil daripada umur sekecil yang boleh faham tengok kartun, mak bapak bagi telefon depan muka, ada bagi tablet. Kamu semua sedang isi apa kepada anak-anak bangsa kamu? Kamu sedang beri apa yang berlaku? Kamu sedang tuang apa ke dalam jasad, lembaga dan jiwa permata Allah yang aku kurniakan kepada kamu? Sendiri boleh jawab. Tapi mungkin mereka kata, tak boleh lah Tok Fuzi, saya sibuk. Kalau saya bagi menatang tu ke anak saya, mereka tak menangis, mereka tak meraban, mereka pandang je cerita tu. Dia habing program. Satu realiti yang sedih. Kehambaan, peperangan dan jiwa perang yang amat besar yang bakal melanda di akhir zaman. Sejajar dengan sejarah manuskrip dan juga penceritaan tadi. Tetapi bagi mengakhiri sidang yang amat pendek, topik amat besar, insya-Allah kita akan bersambung dalam
waktu-waktu yang tertentu, dan mungkin kuliah online pun saya akan mula start buat dah. Peringatannya, umat Melayu, rahsia ada, tapi yang bagaimana? Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.